Bagan minta Yang Berhormat Menteri Kewangan menyatakan langkah menangani keputusan mengejut Fitch Ratings menyemak turun penarafan kredit Malaysia. Sungguh pun belanjawan 2021 ditumpukan untuk mempertahan taraf kredit negara melalui konsolidasi fiskal. Ia gagal mengatasi kemerosotan metrik kredit, khususnya ketidakstabilan politik, kegagalan mengamalkan tata kelola baik dan ketulusan seperti menggantikan lembaga pengarah JLC profesional dengan lantikan politik. Nyatakan dasar untuk memulihkan taraf kredit negara. Terima kasih. Silakan Menteri jawab dalam tempoh masa 2 minit. Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Seperti yang diketahui, agensi penarafan Fitch telah membuat semakan semula penarafan kredit Malaysia daripada A- kepada BBB+. Namun dengan peningkatan tinjauan yang lebih baik daripada negatif kepada stable. Semakan semula penarafan ini didorong oleh kesan negatif daripada pandemik COVID-19 terhadap kedudukan kewangan negara dan situasi politik semasa. Untuk makluman Yang Berhormat sekalian, kebanyakan agensi penarafan kredit antarabangsa telah pun mengenakan lebih 220 tindakan penarafan negatif sejak awal Mac yang lalu, termasuk tindakan penurunan penarafan kepada lebih 100 buah negara seperti UK, Hong Kong, Chile dan Laos. Oleh itu, walaupun semakan semula penarafan Malaysia tidak menentang arus penarafan global, namun kerajaan telah menyuarakan pendirian rasmi bahawa keputusan tersebut tidak cukup untuk mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pakej-pakej rangsangan yang telah mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Antaranya termasuk pengucupan KDNK yang lebih perlahan pada kadar 2.7% pada suku ketiga 2020, antara terbaik di ASEAN berbanding 17.1% pada suku kedua. Pengekalan lebih 2.8 juta pekerjaan melalui program seperti subsidi upah yang membawa kepada kadar pengangguran yang menurun dan stabil, iaitu daripada 5.3% pada bulan Mei kepada 4.7% pada bulan Oktober. Dan menurut Universiti Johns Hopkins, Malaysia telah mencapai nisbah kes COVID-19 berbanding kematian dalam lingkungan 10% terendah di peringkat global. Ini adalah hasil pelaksanaan langkah yang berkesan dalam membendung wabak tersebut melalui peruntukan kesihatan yang disediakan. Datuk Yang di-Pertua, perlu ditekankan bahawa perubahan penarafan ini tidak akan membantutkan usaha Malaysia menuju ke arah pemulihan ekonomi pada 2021. Inisiatif Belanjawan 2021 akan meneruskan momentum pemulihan dan dijangka menyumbang kepada sasaran pertumbuhan KDNK antara 6.5% hingga 7.5% pada tahun hadapan. Ramai ahli-ahli yang berhormat yang sering mengatakan unjuran ini terlalu optimistik. Namun, Fitch sendiri mengunjurkan pertumbuhan pada kadar 6.7%, iaitu sejajar dengan unjuran Malaysia sendiri. Institusi lain seperti IMF pula mengunjurkan pertumbuhan sehingga 7.8%, iaitu lebih tinggi daripada unjuran kerajaan. Ini secara amnya menunjukkan keyakinan terhadap kebolehan ekonomi Malaysia untuk melonjak kembali. Tambahan pula, sejak pengumuman tersebut, there has been no knee-jerk reaction dengan izin daripada pasaran. Dalam hal ini, FBM, KLCI dan mata wang ringgit kekal stabil dan kita merekodkan permintaan yang tinggi, iaitu 2.6 kali melebihi nilai tawaran untuk bon kerajaan MGII 10 tahun yang diterbitkan minggu lalu. Dan semalam saya telah mengumumkan bahawa 8 pengurus dana modal teroka atau venture capital daripada Amerika Syarikat, Korea, China, India dan Singapura telah bersetuju untuk melabur dalam syarikat startup Malaysia dengan nilai pelaburan sehingga 1.57 bilion ringgit. Dalam kata mudahnya, keyakinan pelabur terhadap pasaran modal negara jangka panjang masih kukuh. Berhubung isu amalan governance terbaik, sebarang pemilihan ahli lembaga pengarah termasuk ahli politik dibuat berdasarkan kesesuaian dari segi kelayakan, pengalaman dan kepakaran. Ia juga mengambil kira polisi keterangkuman dan kepelbagaian di bawah Malaysian Code of Corporate Governance 2017. Selain itu, berdasarkan serta syarikat, lantikan politik perlu melalui pelbagai saringan seperti oleh Bursa Malaysia, Suruhanjaya Security, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan komited memastikan amalan governance terbaik sentiasa dipegang. Datuk Yang di-Pertua, setelah ekonomi pulih semula, usaha memperkukuhkan ekonomi negara akan diteruskan. Kerajaan komited untuk melaksanakan langkah konsolidasi dan kemampanan fiskal berpandukan kepada rangka kerja fiskal jangka sederhana MTFF serta penggumbalan satu Akta Tanggungjawab Fiskal FRA yang bertujuan untuk menambah baik pengurusan dan pelaporan fiskal.
Seterusnya menambah baik aspek transparansi dan good governance. Ini termasuk menurunkan tahap keberhutangan negara atau defisit fiskal yang ditanggung dan diwarisi oleh kerajaan sekarang. Sekian, terima Terima kasih. kasih Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Hang Tuah Jaya.